Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Waqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita memanjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab untuk Allah Taala memberikan kefahaman yang mendalam kepada kita tentang agamanya, insya-Allah. Jadi yang dimuliakan barisan jawatan kuasa surah Al-Falah, pinggiran taman pinggiran di 5 Hulu Langat, seterusnya para jemaah dan para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat meneruskan kembali iaitu pengajian kitab Jawharatul Tauhid. Jadi kita akan sambung kembali pengajian kita ini, iaitu daripada tajuk masih lagi perbahasan tentang manatul jaza, tentang titik tolak, tempat yang menjadi titik tolak dikira oleh Allah Ta'ala dosa ataupun pahala. Seperti mana daripada kupasan kita yang lepas, yang mana telah menerangkan hakikat perbuatan manusia itu ialah Allah Ta'ala yang buat. Semua perbuatan manusia, sama ada perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, yang jahat, semuanya Allah Ta'ala yang buat. Maksudnya Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala yang bagi kita kudrat untuk melakukan semua perbuatan itu. Namun semuanya atas pilihan kita, atas usaha dan juga pilihan masing-masing. Jadi hakikat perbuatan Allah yang buat, tetapi disandarkan kepada manusia itu sebab kita memilih. Kita memilih dan kita berikhtiar, berusaha untuk melakukan. Jadi tuan-tuan, kita sambung. Peranan manusia ini walaupun sedikit dalam memilih sesuatu perbuatan tidaklah boleh dipandang ringan. Sebab apa? Kita sebut semua Allah yang buat, kita hanya memilih, tapi tak boleh nak dipandang ringan. Usaha dan ikhtiar itu tidak boleh dipandang ringan. Jika tidak demikian, tentulah Allah Ta'ala tidak menurunkan kitab-kitab, tidak utuskan nabi-nabi, rasul-rasul, dan tidak memberi tanggungjawab kepada mukallaf, kepada kita ni dengan perintah-perintah yang tertentu. Sebab apa? Semua Allah yang buat. Kita jangan jadi golongan satu fahaman yang disebut sebagai Jabariyah. Semua Allah yang buat, Allah yang tentukan, Allah yang buat. Kalau itu apa guna perintah Allah Ta'ala? Kenapa Allah Ta'ala bersusah payah hantar nabi dan rasul, turunkan kitab supaya kita ikut, kalau semua Allah yang buat? Jadi usaha dan ikhtiar tu perlu. Jadi jangan dipandang ringan. Sekiranya manusia itu hanya membuat sesuatu dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terpaksa, tak ada pilihan kita buat. Kenapa mencuri? Allah tetapkan. Kenapa berzina? Allah tetapkan. Aku terpaksa buat sebab Allah tetapkan. Tak mungkin, tuan-tuan. Jadi kalaulah semuanya terpaksa macam tu, apa beza kita dengan haiwan? Apa beza kita dengan tumbuhan? Apa beza kita dengan malaikat? Mereka tidak ada pilihan, mereka hanya taat. Mereka hanya boleh buat sesuatu yang diperintahkan dan taat. Mereka tidak ada kuasa untuk memilih. Jadi kalau sedemikian, tentulah manusia tidak akan dipertanggungjawabkan dengan dosa ataupun pahala. Tentulah manusia tidak dimuliakan berbanding dengan makhluk yang lain, dan tidak adalah azab ataupun ganjaran syurga ataupun neraka untuk manusia. Sebab apa? Semua Allah yang tentukan, dibuat dalam keadaan terpaksa. Jadi tidaklah demikian. Oleh itu tuan-tuan muslimin muslimat,
Ahli sunnah wal jamaah tidak berkata sebagaimana kumpulan Jabariyah yang mengatakan bahawa manusia itu terpaksa dalam semua perbuatannya. Manusia buat semuanya dalam keadaan terpaksa. Dia seperti bulu burung yang berterbangan di udara. Kita tengok bulu burung yang terbang kat udara, dia tak ada pilihan. Dia tak boleh nak terbang ke kanan, dia tak boleh terbang nak ke kiri, ke depan, ke belakang, tak boleh. Angin bawa dia. Dia hanya ikut angin. Jadi adakah manusia seperti itu, tuan-tuan? Kita nak buat baik ke nak buat jahat ni tak tahulah. Keadaan yang menentukan. Sedangkan kita ada pilihan. Kita ada keinginan untuk memilih, dan kita boleh berusaha. Atas pilihan itu kita boleh berusaha untuk menentukan apa yang kita nak buat. Jadi ini pandangan Jabariyah, tuan-tuan. Jabariyah ni mengatakan bahawa mereka ni, manusia ini terpaksa dalam semua perbuatannya. Ini disebabkan sekiranya apa yang dikatakan seperti demikian, tentulah Allah Ta'ala tidak akan mempertanggungjawabkan manusia dengan sesuatu. Jadi apa guna Allah Ta'ala perintahkan manusia buat sesuatu kalau manusia itu semuanya Allah Ta'ala yang tentukan dah? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala meminta daripada manusia perkara yang manusia ini tidak ada pilihan mengenainya? Kemudian manusia itu pula akan disesa oleh Allah Ta'ala jika tidak dibuat, dan diberi pahala jika dibuat. Zalimlah Allah Ta'ala. Kalau Allah tentukan dah kita buat apa, manusia tak boleh nak memilih. Kemudian bila buat jahat, masuk neraka, kena seksa. Bila buat baik, masuk syurga, diberikan pahala. Jadi zalimnya Allah, zalimnya Tuhan sedemikian. Tak, jadi ini adalah satu pandangan yang tersasar, tuan-tuan. Satu fahaman yang sesat, iaitu fahaman Jabariyah. Jadi ahli sunnah tidak berkata sedemikian. Dan begitu juga ahli sunnah tidak berkata seperti mana fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah dan juga golongan Qadariyah, dan golongan-golongan yang seumpamanya, yang mengatakan manusia menjadikan perbuatannya, manusia ni yang menjadikan perbuatannya dengan kuasa yang Allah jadikan padanya. Jadi mereka kata apa? Semua yang manusia buat ni Allah Ta'ala, manusia yang buat sendiri. Allah bagi manusia kuasa, jadi manusia yang buat semua benda. Ini juga satu fahaman yang tersasar juga, fahaman yang sesat juga. Ini disebabkan kita semua mengetahui bahawa manusia tidak berkuasa membuat apa yang dia mahu. Kita boleh usaha, tapi kita tak ada kuasa nak buat apa yang kita mahu, apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan macam-macam, tuan-tuan. Semua yang baik, semua yang sempurna kita nak, tapi bila kita buat, dapat tak, tuan-tuan? Tak dapat. Tak dapat seperti mana yang kita inginkan. Kita ada anak, tuan-tuan, kita ada cita-cita. Mungkin kita nak anak kita ni seorang hufaz, seorang penghafal Quran 30 juzuk. Kita nak anak kita jadi doktor, nak jadi engineer. Dan kita boleh usaha, tapi adakah pasti kita boleh dapat seperti mana yang kita inginkan? Kadang-kadang ia berlaku dengan izin Allah Ta'ala, kadang-kadang Allah tak izinkan, dia tak berlaku. Allah Ta'ala ada perancangannya sendiri. Kita memang merancang, tapi Allah maha merancang. Dan perancangan Allah Ta'ala adalah benda yang pasti akan berlaku. Jadi tuan-tuan, kita semua maklum bahawa manusia ini tidak ada kuasa untuk membuat apa yang dia mahu. Kita juga maklum bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, sama ada benda ataupun perbuatan ataupun sifat. Semua benda Allah Ta'ala cipta. Langit, bumi, sifat-sifat yang pada langit dan bumi, sifat pada manusia, semua Allah Ta'ala cipta. Hatta perbuatan yang kita buat, kita makan, perbuatan makan tu pun Allah yang cipta. Jadi semua benda Allah yang cipta. Namun secara sunnatullah, sunnatullah ni kalau istilah sainsnya kita sebut apa, proses sains. Jadi secara sunnatullah berlaku terhadap makhluk-makhluknya dengan menjadikan kesan ketika adanya sesuatu yang memberi kesan. Jadi hakikatnya Allah yang buat semua, tetapi secara sunnatullahnya Allah buat melalui makhluk-makhluknya dengan adanya kesan. Maksudnya ada sebab dan musabab. Ada sebab dan musabab, maka berlakulah. Tapi hakikatnya Allah yang buat, Allah yang izinkan benda itu berlaku. Lalu Allah Ta'ala menjadikan hilang dahaga itu apabila minum air. Hilang dahaga dengan asbab minum air. Boleh tak minum air hilang dahaga? Boleh kalau Allah kehendakinya. Api, kertas terbakar apabila terkena api. Allah Ta'ala jadikan asbab. Kertas tu
terbakar sebab asbabnya ialah kena api. Ada yang menyangka air itu menghilangkan dahaga dan api itu membakar. Ini secara zahir nampak macam itulah. Ada orang yang menyangka api membakar, air itu menghilangkan dahaga. Ada orang kata usaha itu yang menjadi punca kejayaan. Tak juga. Usaha itu adalah asbab kejayaan, tapi dia bukannya yang menentukan kejayaan. Jadi berbeza tuan-tuan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, manusia itu ada perbuatan secara pilihan dan ada perbuatan yang bukan pilihannya. Manusia juga ada usaha dalam perbuatannya, iaitu secara pilihan, iaitu manusia yang memilih untuk melakukannya, memilih menggunakan sebab yang membawa dia kepada perbuatan itu. Jadi manusia ini dua, kita sebut awal-awal dulu, ada dua. Satu, af'al ittirari, perbuatan yang kita tak boleh pilih, dan yang kedua af'alul ikhtiyari, perbuatan yang kita boleh pilih. Jadi perbuatan ikhtiyari, af'al ikhtiyari ni yang akan ditentukan dosa ataupun pahala. Dan kita mencari sebab, bila kita dah pilih, kita akan mencari sebab musabab untuk membawa ataupun mencapai kepada perbuatan yang kita nak buat tu. Akan tetapi pilihan ini tidaklah menjadikan perbuatan. Ingat, pilihan yang kita nak buat tu dia tidak menjadikan perbuatan. Sebab yang menjadikan perbuatan tu hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Yang menjadikan perbuatan, semua perbuatan itu ialah Allah Ta'ala, sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Masalah ini agak rumit, akan tetapi yang penting sekali ialah kita tidak beriktikad bahawa manusia terpaksa melakukan sesuatu perkara. Jangan kita beriktikad. Memang agak rumit perbahasan ini tuan-tuan, tapi poin yang penting, jangan kita berfahaman seperti mana Jabariyah tadi. Jangan kita beriktikad bahawa manusia itu terpaksa melakukan sesuatu perkara sebagaimana yang disebut oleh Jabariyah tadi. Tidak juga dia sendiri yang menjadikan perbuatan, seperti mana golongan Qadariyah ataupun dan Mu'tazilah ni. Semuanya manusia yang buat. Perbuatan manusia pun manusia yang buat. Jadi Allah yang ciptakan kita, zat kita Allah cipta, sifat kita Allah cipta, perbuatan kita juga Allah yang cipta. Sempurna, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Ini disebabkan dalil-dalil syarak menunjukkan tidak benarnya perbuatan secara terpaksa itu, dan tidak benarnya juga perbuatan manusia menjadikan perbuatan itu. Tidak benar menjadikan perbuatan itu bagi selain daripada Allah Ta'ala. Allah pencipta segala-galanya. Banyak nas-nas dalil yang menerangkan Allah pencipta segala-galanya. Allah Ta'ala cipta ni package. Allah bukan cipta kita, jasad kita, kemudian perbuatan kita tu kita yang buat pula. Tak. Allah cipta semua, zat kita, sifat kita dan juga perbuatan kita. Apabila perkara ini jelas kepada seorang mukmin, dia mengetahui apabila Allah Ta'ala memberi pahala terhadap amal soleh yang dia buat, ini sebenarnya adalah limpah kurniaan Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita buat ibadat, kita solat, kita sedekah, kita buat kebaikan, apa saja kebaikan yang kita buat, hakikatnya Allah yang buat, Allah yang izinkan, maka dapat pahala. Sebab apa? Inilah limpahan kurnia Allah Ta'ala. Jadi jangan kita sombong, jangan kita riak, jangan kita rasa ujub dengan diri kita, hebatnya aku ni. Tak, Allah izinkan, Allah yang buat. Jadi kita kena merendah diri dan kita kena berterima kasih, bersyukur sangat-sangat sebab Allah Ta'ala bantu kita, Allah Ta'ala pilih kita untuk melakukan kebaikan. Allah Ta'ala pilih kita untuk melakukan kebaikan yang Allah Ta'ala izinkan itu. Jadi inilah sifat orang yang beriman. Dia bila mana dia buat kebaikan, dia bersyukur. Bukan dia rasa ujub dengan diri dia, dia rasa dia hebat. Tak, sebab kebaikan itu semua Allah yang buat. Ini dapat pahala pula, ini limpahan kurnia. Atas sifat pemurah Allah Ta'ala, dia bagi pula pahala. Dia memberi taufik, dia beri kekuatan kepada kita untuk mengerjakan amal soleh dan menjadikan kepada manusia, dan menjadikannya kepada manusia. Jadi Allah, bila mana orang nak buat baik, Allah bagi dia taufik, Allah bagi dia hidayah. Tanpa taufik dan hidayah, kita tak mampu nak melakukan apa-apa kebaikan tuan-tuan. Jadi kita kena bersyukur bila Allah pilih kita untuk diberi taufik dan hidayah, bagi kita kesedaran, bagi kita kekuatan. Ada orang diberi kesedaran tapi tak ada kekuatan. Dia sedar yang ini baik, yang ini tak baik, tapi bila nak buat tu dia tak ada kekuatan tuan-tuan. Ini pun masih lagi Allah Ta'ala tak pilih dia.
Jadi kita mohon daripada Allah Ta'ala taufik dan juga hidayah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ada kesedaran, kita ada keinginan nak buat baik, bahkan kita dibantu, diberi kekuatan untuk buat kebaikan tersebut. Jadi ini adalah kebaikan ataupun limpahan kurnia Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian diberi limpah kurnia dengan disandarkan amal soleh itu kepada mereka yang nyata perbuatan itu sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Jadi hakikat semua daripada Allah Ta'ala, tapi Allah pilih kita, Allah sandarkan amalan kebaikan itu kepada kita dengan diberikan taufik dan hidayah untuk melakukan kebaikan. Seperti mana firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah Ta'ala sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, berjaya orang beriman ni orang yang berjaya. Kemudian Allah Ta'ala terangkan ciri orang beriman yang berjaya ini bagaimana? Allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Orang yang berjaya ini ialah orang yang solat dalam keadaan khusyuk. Jadi Allah Ta'ala terangkan ciri-cirinya. Jadi Allah beri pahala terhadap amal soleh itu sebagai limpah kurnia Allah Ta'ala semata-mata, tanpa wajib ke atas Allah Ta'ala memberikan pahala. Jadi orang yang melakukan kebaikan, wajib tak Allah bagi pahala? Wajib tak Allah Ta'ala masukkan orang itu dalam syurga? Tak wajib. Sebab apa? Kebaikan yang dia buat hakikatnya Allah yang buat. Dah tu kenapa diberi pahala dan juga syurga? Limpahan kurnia Allah, atas kasih sayang Allah, atas sifat pemurah, maha pemurah Allah Ta'ala, maka diberikan kebaikan itu. Sebab apa? Usaha kita yang kecil, iaitu ikhtiar, niat kita ataupun keazaman kita ataupun pilihan kita. Jadi peranan kita yang kecil itu yang menjadi penentu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah tak wajib nak bagi sebenarnya, tak wajib Allah nak bagi pahala, tak wajib Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga atas amal soleh yang kita buat. Sebab hakikat amal soleh yang kita buat pun Allah yang buat, tetapi Allah tetap bagi. Sebab apa? Sebab Allah sayang kita, Allah kasih kepada hamba-hambanya itu. Jadi bersyukur tuan-tuan bila mana Allah pilih kita untuk melakukan kebaikan, semata-mata Allah Ta'ala nak bagi kita limpahan rahmatnya itu. Dan apabila Allah Ta'ala mengazab hambanya terhadap amalan-amalan yang haram, dosa, maksiat, kezaliman, maka itu adalah keadilan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita kata semua perbuatan Allah yang buat. Ya, memang Allah yang buat, akan tetapi dia yang nak buat, dia yang memilih dan dia berusaha untuk buat. Berjaya atau tak berjaya itu perkara yang kedua, tetapi dia ada keinginan, dia ada kesungguhan, dia ada usaha untuk melakukan kejahatan itu. Jadi atas keadilan Allah Ta'ala, peranan yang digunakan tadi itu untuk melakukan kejahatan, Allah Ta'ala balas. Azab Allah Ta'ala itu adalah keadilan daripada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tidak memaksa hamba itu melakukan kejahatan. Allah tak paksa dia buat. Memang Allah Ta'ala izinkan dia buat, memang Allah Ta'ala buat perbuatannya tu. Allah bagi dia akal, bagi dia anggota, Allah mengizinkan keadaan-keadaan yang tertentu untuk dia boleh buat. Line clear contohnya, kalau Allah Ta'ala buat line tak clear, tapi tetap ketika itu dia tidak dipaksa, tetap dia yang pilih. Jadi adil Allah Ta'ala azab dia sebab apa? Allah tidak paksa dia buat kejahatan. Allah bagi dia pilihan. Contohnya tuan, kita sampai satu simpang, sini jalan pergi masjid, sini jalan pergi disko. Bila mana kita nak pergi ke disko tuan-tuan, adakah bila kita bawa bawa kereta, kita pusing steering tu, tiba-tiba steering tak nak pergi tempat kiri yang kita pusing tuan-tuan, boleh tak? Tak mungkin kan? Kita pusing kiri, dia pergi kiri, kita pusing kanan, dia pergi kanan. Jadi kita yang menentukan. Allah tak paksa kita buat baik, Allah tak paksa kita buat jahat. Kita nak pergi masjid, tiba-tiba steering pusing belah disko, tak. Jadi Allah tak paksa, dan Allah lihat pilihan apa yang kita ambil. Jadi Allah Ta'ala balas atas pilihan yang kita ambil. Allah tak paksa hamba itu melakukan kejahatan, tetapi dia yang sengaja memilih untuk melakukan kejahatan. Bahkan manusia itulah yang memilih sendiri maksiat, dan dia berusaha untuk mencari sebab-sebab sehingga dia mencapai, sehingga dia datang sampai kepada maksiat itu. Jadi itulah pilihan yang dilakukan oleh manusia sehingga dia diazab oleh Allah Ta'ala. Dan tidak syak bahawa Allah Ta'ala berkuasa memaksa manusia melakukan amal soleh dan berkuasa melakukan sebaliknya kejahatan. Boleh saja tuan-tuan, kalau Allah nak buat, Allah maha berkuasa. Tak syak lagi kalau Allah Ta'ala
nak paksa kita buat kebaikan, boleh saja. Allah Ta'ala nak paksa manusia itu buat kejahatan pun boleh saja. Seperti mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 149 ni. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu sudah tidak ada sesuatu bukti, maka Allah Ta'ala mempunyai bukti yang sangat tegas, sangat nyata. Oleh itu, jika dia mengkehendaki, tentulah dia akan memberi hidayah petunjuk kepada kamu semua. Kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada semua orang manusia ni, Allah Ta'ala kata boleh, kalau dia kehendaki lah. Kalau Allah tak kehendaki, Allah nak uji kita, berlakulah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala nak jadikan manusia ni seperti malaikat, semuanya taat, tak ada masalah tuan-tuan. Kun fayakun. Hatta kalau Allah Ta'ala jadikan manusia ni semuanya macam iblis, macam syaitan pun boleh juga. Tapi Allah Ta'ala bagi kita pilihan, sebagai ujian untuk kita manusia ni. Allah Ta'ala sebut apa dia dalam Quran, seperti mana firman Allah Ta'ala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah Ta'ala yang menjadikan kematian dan kehidupan, ayyukum ahsanu amalah, sebagai allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, liyabluwakum, untuk menguji kita, untuk menguji kita siapa di kalangan kita yang terlebih baik akan amalannya. Jadi Allah Ta'ala nak uji, kerana itulah Allah bagi kita pilihan. Allah bagi manusia dan juga jin ini, makhluk yang mukallaf ini, pilihan sebab Allah nak uji kita. Boleh saja kalau Allah Ta'ala nak jadikan kita ni semuanya taat, ataupun sebaliknya semuanya engkar, boleh. Tapi Allah Ta'ala, tapi tak ada ujian. Di mana ujiannya? Di situ. Jadi Allah Ta'ala nak menguji kita dengan kehidupan kita ini. Jadi Allah Ta'ala letakkan memilih itu sebagai kayu pengukur yang akan diberikan pahala ataupun dosa. Namun tentulah perkara ini menafikan pilihan. Maksudnya kalau Allah Ta'ala jadikan semua manusia itu beriman ataupun sebaliknya, tentulah perkara ini menafikan pilihan. Manusia tak boleh pilih, semua kafir, semua beriman, tak ada pilihan. Menafikan pilihan bagi manusia. Justeru Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu pilihan dan memungkinkan kepadanya untuk membuat amal soleh dan juga amal jahat, supaya akhirnya dia akan dihisap dan dihitung amalan manusia itu berdasarkan pilihannya sendiri. Jadi pilihan kita sendiri itu yang akan menjadi penentu akan kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita berusaha untuk memilih melakukan kebaikan, walaupun mungkin tak berjaya ataupun tak tercapai, tetapi usaha kita itu adalah suatu kebaikan dah. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Kita dah selesai dah tentang perbahasan yang ketiga ini, iaitu tentang tajuk Manatul Jaza, dan insyaAllah kita akan sambung nanti dalam pertemuan akan datang, matan yang ke-51 dan 52, tentang apa dia? Tentang perbahasan salah wal aslah, masalah baik dan lebih baik, insyaAllah pada pertemuan akan datang. Jadi sekadar itu, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.